وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Ali selaku pengerusi majlis, yang dimuliakan pengarah dan semua kaki tangan Hospital Universiti Sains Malaysia, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita sampai ke bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai Ramadan, Nabi memperingatkan kita, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Faradallahu alaikumus siyamahu, Allah Ta'ala telah fardukan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Telah dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Syaitan-syaitan yang nakal telah dibelenggu, telah diikat. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Nabi kata pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik kita beramal padanya gandaan pahala 1000 bulan. 1000 bulan ini menyamai 83 tahun lebih. Inilah satu malam yang sangat ditunggu-tunggu. Mana kalau orang lain menunggu malam-malam yang tertentu, orang yang nak kahwin duk tunggu malam perkahwinan, orang yang nak pergi situ sini tunggu tarikh yang dijanjikan. Bagi seorang mukmin yang nak mengejar masa, kerana Allah Ta'ala beri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umurnya pendek. Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni umurnya pendek tapi berhadapan, terkedepan, melintasi umat-umat yang lain pada hari kiamat. Jadi bagaimana nak cover balik yang pendek ini supaya jadi banyak? Maka diberinya Lailatul Qadar. Kita kalau kita hidup ni 10 tahun kita dapat beramal pada malam Lailatul Qadar, bermakna kita telah mencapai umur kita 830 tahun lebih dah. Dekat-dekat dengan umur Nabi Nuh dah kita. Ini peluang. Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Ini yang kita takut. Siapa yang dinafikan, diketepikan daripada mendapat kebaikan beribadat pada bulan Ramadan ini, faqad hurim, orang itu telah ternafi daripada rahmat Allah. Sangat bahaya keadaan kita kalau kita tidak mengambil berat ataupun tidak begitu berhati-hati. Kedatangan Ramadan ini disambut hanya dengan tulisan-tulisan, selamat datang Ramadan. Kerana itulah saya tegur lama belum Ramadan lagi, saya kata tak perlu tulis. Sebab Ramadan ni kalau tak tulis pun dia tetap mari. Kau tak mari Ramadan kalau tak tulis? Mari juga tak? Yang kita nak tulis perkataan-perkataan lain yang lebih positif, memperingatkan kita tentang wazifah ataupun apa matlamat, hala tuju kita di bulan Ramadan. Macam-macam ulama berbincang hari ini tentang Ramadan itu. Ada yang mengatakan inilah peluang Allah nak suruh kita mencapai tahap la'allakum tattaqun. Maka diberi kepada kita peluang yang besar, iaitulah dibukanya pintu-pintu jalan menuju ke syurga itu begitu luas. Tapi mungkin orang tertanya-tanya, betul ke dia tu syaitan tak ada di bulan Ramadan? Sebab apa? Sebab dia kata ramai juga orang sakit, kena rasuk. Ini orang tanya ni soalan. Kalau kena rasuk tu bukannya syaitan yang ada, yang kena belenggu tu. Mungkin kesan-kesan dia yang lama sudah ada.
Sama juga kita lebih nakal daripada itu lagi, dia kata dia pergi masjid. Habis apa kena dengan syaitan? Sudah salat, keluar selipar dia hilang. Dia kata sah dah ada syaitan juga. Kata tu suka syaitan hak rasmi dah tu, syaitan yang dikenali dia panggil, syaitan manusia. Ni lebih bahaya lagi sebab kita nampak ni, hak tu tak nampak, kan? Tak nampak tapi yang kita takutnya hak tak nampak. Sebab apa? Sebab cerita orang Melayu ni banyak sangat dengan cerita hantu. Bulan Ramadan yang mungkin tak ada cerita hantu. Kau ada juga? Ada juga cerita hantu bulan puasa? Tak tengok TV dah tak? Dah. Tengok tanya lah ustaz ya. Itu pun tak sempat dah tu. Nak pergi kerja kan? Baik. Nabi kita sallallahu sebut dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dua syarat. Yang pertama, iman, dalam keadaan kita percaya. Kita buat ni kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana doktor. Mau orang mari hospital ni kerja dia puasa. Siang dan malam. Kalau masuk dalam waktu tu, puasa lah. Kau buat dia tak? Orang ni berpuasa. Ini dipanggil puasa doktor. Kita tak hak ni. Itu puasa doktor tak apalah. Itu hak dia. Yang kita naknya buah berpuasa iman, dalam keadaan kita beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala daripada Allah. Dua mesti selari. Iman, apa makna iman? Kita buat kerana Allah. Mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh syarak, bahawa inilah puasa yang sepatut kita lakukan. Maka orang ini dijanji pahala yang besar, diampunkan dosa-dosa yang telah lepas. Dalam hadis lain Nabi sebut Ramadan ila Ramadan. Di antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menjadi penghapus dosa bagi di antara kedua-duanya, tapi dalam setengah riwayat lain dengan syarat tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kerana dosa besar ini perlu kepada taubat. Perlu kepada istighfar dengan syarat-syaratnya yang telah disebut, digariskan oleh para ulama. Jadi kelebihan puasa sangat besar. Cukuplah kita kata puasa ini puasa yang telah disebut oleh Nabi SAW, diampunkan dosa-dosanya. Jadi tak perlu lagi kita pergi cari hadis yang pelik-pelik untuk kita kemuka kepada masyarakat bahawa mungkin kena puasa sebab dapat gitu gini. Cukuplah. Bila diampunkan dosa, bermakna orang ini akan dimasuk ke dalam syurga. Isu yang kedua yang kita perlu bincangkan, iaitulah bulan puasa ini, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa ini bulan turun Al-Quran. Bila turun Al-Quran, bermakna puasa ini bekas kepada Al-Quran. Kali pertama turun sewaktu Nabi berada di Gua Hira. Ghar Hira, iaitulah di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin cerita nuzul Al-Quran ini akan dicerita lagi oleh para penceramah kita pada musim yang lain, dalam kesempatan yang lain. Itu di antara hadis Nabi kita sebut, Allah SWT buka lorong yang seluas-luasnya, dan tawaran yang terbuka ini, walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah SWT akan senaraikan orang-orang yang dimerdeka daripada api neraka setiap malam. Hadis yang kita baca bahagi 3 tu, awal rahmat, tengah keampunan, akhir merdeka, itu hadis itu dipertikaikan oleh ulama hadis tentang kesubutannya. Ramadan ini semuanya rahmat, semua maghfirah, dan semuanya keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita ada senarai setiap malam orang dimerdeka daripada api neraka, maka tak perlu kita tunggu lama-lama. Setiap malam kita pergi lakukan ibadat dengan sebaik mungkin yang kita buat, insya-Allah barulah kita akan dapat sedemikian. Jadi pada siang hari kita berpuasa. Pada malam hari kita berqiyam. Iaitulah berdiri bersama dengan imam bertarawih. Kita juga berdiri di rumah kita sendiri pada malam Ramadan. Nabi SAW beri galakan yang besar, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa dia bangun berdiri pada malam Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan dosa-dosanya lepas. Kemudian ada satu kaedah lagi yang perlu kita teliti dan ambil berat isu ni, iaitulah bila kita salat berjamaah bersama dengan imam, jangan sekali-kali kita lari tengah jalan. Main shortcut tak boleh.
Nak shortcut dalam jalan nak cepat sampai ke hospital boleh kita buat. Tapi nak balik pun sama. Nak pergi tarawih, nak lari setengah, lah, jangan buat. Kerana Nabi SAW telah mengemukakan tawaran yang sangat istimewa. Nabi kata, "Man qama amal imami hatta yansarif." Siapa dia berdiri bersama dengan imam sampai sudah. Imam buat 8, 11, kita ikut. Imam 20, 23 ikut. Kalau imam buat 30, kita ikut. Tapi imam pun tak gerak dah 30 rasanya. 23 tu orang panggil paling hebat dah tu. Untuk dunia Melayu ni. Mungkin di 10 akhir nanti ditambah lagi dengan salat tahajud ataupun salatu al-qiyam di akhir malam. Itu tambahan. Yang pentingnya, kena motivasi kepada kita hari ni. Ambil kita punya gambar ni, tak di mana-mana tempat, beritahu kepada masyarakat, Nabi beri tawaran istimewa. Siapa dia berdiri bersama imam sampai sudah. Apa dia dapat? Kutiba lahu qiyamul lailatin, diberi kepadanya pahala berdiri satu malam. Mampukah kita nak berdiri sampai subuh? Tak mampu. Yang 10.30 ni pun lain macam dah tengok. Tak? Lain macam dah. Timbul pula isu boleh tak boleh tazkirah tengah tarawih, itu satu cerita lagi. Tak apalah, masing-masing ada pandangan. Kita, peluang yang diberi oleh Allah SWT ni kita guna. Banyak sebenarnya. Peluang-peluang yang diberi simple tapi kita menyusahkan. Ataupun saya suka sebut silap teknikal. Sebab kita buat ikut kita nak. Kita tidak buat ikut kaedah peraturan yang telah ditetap oleh syarak yang menyebabkan kita tidak mencapai tahap yang sepatutnya kita dapat. Contohnya malam ni. Bila kita berdiri sampai subuh, sampai sudah sekali dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala sampai subuh. Pahala berdiri. Tapi balik tu jangan tambah, jangan buat maksiat lah. Balik tu tambah lagi tadarus, tadabbur Quran, 1 ayat, 2 ayat, setengah ayat pun tak apa tadabbur ni. Apa lagi buat persiapan, kemudian kita tidur untuk kita datang ke pejabat besok. Ini peluang yang diberi pada kita sangat besar untuk kita ambil. Dan isu itu mukaddimah sedikit. Isu yang berkaitan dengan perbincangan kita iaitulah hukum semasa berkaitan dengan puasa batal atau tak batal. Kerana hari ini kita lihat masyarakat dia suka mendengar. Bila kita dengar banyak, maklumat banyak. Baguslah tu. Tapi bila banyak maklumat, celaru kuat. Confuse banyak. Bila keluar, contoh dia dengar dalam ustaz ni cakap, ini kata boleh, ini kata tak boleh. Ia pening, dia tanya ustaz lain pula. Ustaz ni kata boleh pula. Sudah. Nak pakai hak mana satu? Jadi pasal itulah kita kata, jangan terlalu banyak sangat korek sana sini, cuma lebih kepada meneliti di mana kesandaran yang membenarkan dan yang tidak dibenarkan. Itu lebih baik kepada kita, barulah kita rasa tenang dan kita rasa tidak begitu gelisah sangat. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, cuba tanda dalam ayat surah Al-Baqarah yang saya nak suruh tuan-tuan balik tengok, iaitulah ayat daripada 183 hingga 188. Dia panggil ayat ini ayat puasa. Allah SWT tidak buat hukum lain daripada puasa ini setempat ayat. Puasa lah, dia start daripada 183 dan ditutup dengan ayat 188 tentang jangan makan benda yang tak baik. Sebab dimula dengan ayat puasa, mu tak makan yang benda yang baik kerana puasa. Takkan lepas kamu puasa, kamu sudahi ayat kamu dengan benda yang tak baik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak pernah sabar. Yang kita dibenarkan makan, kita tinggalkan. Yang haram kita makan, kita ambil. Di mana? Puasa. Ini yang kita bimbang hari ini, kerana kita takut puasa kita lebih kepada acara, lebih kepada satu agenda-agenda lain, seperti benda-benda rutin yang kita buat. Oh, ini hari apa ni hari ni? Ni hari ni. Akhir sekali tidak ada ruh, tidak ada kesan, kualiti puasa itu tidak tercapai. Memandangkan tajuk kita nak bincang ini iaitulah hukum berkaitan dengan puasa.
Mungkin tentang kelebihan-kelebihan puasa itu orang lain yang akan bincangkan. Maka ayat yang disebut dalam Quran ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman difardukan untuk kamu puasa, la'allakum tattaqun. Kemudian dimari dengan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan tengah-tengah ayat ini satu ayat dicelah di tengah itu dia panggil yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuan-tuan tengok Allah sebut di sini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ayat 185 daripada surah Al-Baqarah. Allah nak kamu senang, tak mau kamu susah. Macam mana nak senang suruh puasa? Mungkin kita tertanya-tanya. Puasa ni senang ke susah? Senang ke payah? Puasalah senang, tak payah makan. Nah, tak payah minum, tak sibuk. Maknanya boleh kalau waktu kerja ni full kita boleh kerja. Ni sibuk ni rehat sekejap pergi minum. Nak itu sekejap pergi minum. Cuma bila balik daripada tempat kerja ni perangkap terlalu banyak. Bazar tu bazar ni. Akhir sekali sampai rumah hilang juga roh puasa. Itu jadi masalah kitanya. Perangkap tu tinggi. Jadi bila Allah sebut tentang hukum puasa ni sukar. Kerana tak makan, tak minum, tak boleh duduk bermesra dengan isteri pada tengah hari Ramadan. Maka Allah Ta'ala beritahu pada kita, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa yang marid, sakit, atau bermusafir, maka diberi tangguh pada hari lain. Sebab apa? Allah jawab dengan ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kamu senang, tak mau kamu susah. Maka isu ayat ini duduk di tengah-tengah ayat puasa, kita faham di sini. Dan para ulama juga telah berbahas tentang ayat ini, mengatakan bahawa ayat ini memberi maklum kepada kita bahawa undang-undang Islam ini indahnya duduk di mana? Duduk di Allah nak mudah, tak nak kita susah. Macam mana nak mudah tak susah? Kalaulah undang-undang puasa macam solat juga. Solat ni orang sakit, kena solat ke tidak? Kena solat. Cuma dia buat mazhab sendiri lah. Masuk hospital tak semaya tu. Bila tanya kenapa tak solat? Sakit. Mana ada mazhab dalam dunia ni sakit tak payah solat? Ada? Cuba kita tanya nak tengok. Sambil-sambil jalan dari buat tanya, kenapa tak solat ni? Mesti dia jawab, sakit ke? Kata sakit ke? Tak ada. Dalam kitab, sakit boleh berhenti solat. Ada. Puasa lah. Sakit, musafir, fa'iddatun. Boleh ganti hari lain. Jelaslah kepada kita bahawa undang-undang Islam, undang yang terbaik, kerana kita lihat bulan Ramadan orang sihat. Kalau dianggarkan, puasa macam solat juga, bulan Ramadan lah bulan orang paling ramai mati. Betul tak? Dah sakit kena puasa, matilah kawan ni. Jadi perbincangan kita yang nak bincang hari ni, macam mana tak mau bagi orang mati. Ini cerita dia. Kita tak nak suruh orang mati. Kerana itulah mengatakan batal puasa dengan perkara yang sebenarnya tidak batal adalah suatu yang menyempitkan ruang yang telah diperluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita bincang takrif macam ni, maka kita akan jumpalah beberapa isu yang mungkin berbeza dengan apa yang selalu kita dengar, berbeza dengan apa yang selalu kita buat. Cuma bila lihat dalam kitab perbahasan para ulama, apa sebut tentang takrif puasa? Iaitulah puasa bererti menahan diri daripada makan dan minum, serta daripada segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Apa dia yang batal puasa tu? Ini yang dibahaskan. Mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari, disertai dengan niat pada malamnya, itu puasa. Baik, kita pindah pada rukun puasa. Rukun puasa ni ada berapa? Ada dua saja rukun dia. Paling mudah sekali kita belajar. Yang pertama dia panggil niat. Aku niat nak puasa esok. Niat tu payah ke senang? Kita yang awak mayahnya. Benda senang. Tak? Rukun pertama niat. Yang kedua dia panggil al-imsak, yakni menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa dia niat? Niat itu iaitulah kita berniat
pada malam hari aku nak puasa esok. Cuma macam-macam lah niat hari ni kita tengok dalam fiqh yang kita belajar fiqh Syafi'i ini, alhamdulillah dia kata niat mesti dilakukan setiap malam. Cuma bagaimana niat? Niat tu azam dalam hati kita, aku nak puasa esok, niat. Hak tu imam doa janawa itu sama gading itu bukan niat, itu memperingatkan supaya niat. Memperingatkan niat. Jadi kalau kita kata dengan mulut nawa itu sama di 10 kali, tapi kita tak niat, tak masuk juga. Tak jadi, dia niat tu dalam hati. Aqdul azmi, dalam hati kita niat, aku nak puasa esok. Kalau tak kata dengan mulut, tak jadi masalah. Kata dengan mulut, tak masuk dalam hati, jadi masalah. Itu kena jelas itu. Konsep niat dalam Islam ini duduk dalam hati. Niat jadi baik. Tapi untuk benda baik. Kalau benda tak baik, niat jadi baik, dia tak akan jadi baik juga. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, niat baik untuk benda yang harus, dia akan jadi baik. Kita tak usah bahas panjang lah niat ni. Ustaz Ali kata kita nak pergi tengok hak batang ke tak batang. Cuma mungkin ada satu lagi pandangan, cara berniat itulah dengan hati, tanda-tanda keazaman untuk berpuasa. Jadi kita nak puasa, esok kita dah niat dalam hati kita nak puasa, puasalah tu. Menurut Imam Malik rahimahullah mengatakan kita boleh package kan niat sebulan. Awal Ramadan kita aku puasa sebulan. Apa beza di antara dua pandangan ini? Pandangan Imam Malik mengatakan puasa ini, 1 bulan ini memang untuk puasa. Seperti orang pergi haji. Orang pergi haji, dia siapa di miqat, dia niat aku mengerjakan haji. Esok dia nak wukuf, kena niat pula kah? Tak perlu. Dia nak tawaf, kena niat lagi? Tak payah. Nak sa'i, nak melantar semua tak perlu niat. Sebab niat dia sudah package di awal miqat, dia sudah niat. Maka Imam Malik kata, oleh kerana mu niat dah sebulan nak puasa, setiap hari tu kira puasa lah tu. Kecuali hari-hari yang terhalang daripada puasa bagi orang perempuan yang keuzuran. Tapi Imam Syafi'i tak, dia punya pandangan yang lain, dia kata tak, puasa ini iaitulah setiap hari berbeza. Hari ini lain, esok lain. Sebab kita dah break, maghrib ni kita dah putuskan untuk hari ni, jadi esoknya hari lain. Tak apalah kita kata, kita niat sebulan ni untuk kalau-kalau. In case terlupa niat, maka kita ada niat package sebulan. Tapi bagi orang yang niat tiap-tiap malam, itulah yang sepatutnya. Rukun yang kedua, al-imsak. Apa makna imsak? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa dia yang membatalkan puasa itu? Iaitulah perkara asas yang membatalkan puasa. Kita tanda di sini. Ada 4 perkara. Yang pertama, makan. Asal kita makan, apa dia makanan? Batallah puasa. Kecuali orang terlupa, itu cerita lain. Itu bonus nama dia. Orang yang terlupa dikira bonus. Kita tak perlu ulang balik lah. Kata, apa kamu ni? Dah kita terlupa. Allah Ta'ala bagi kita makan. Tapi jangan buat lupa pula. Sudah-sudah orang tanya, kenapa makan tu? Terlupa pula. Lah, ini tak jadi ni. Ni batal puasa. Lupa sungguh. Tak tahu macam mana dia boleh lupa. Dia boleh lupa. Macam saya asal ni. Contoh. Kalau kita tengah bercakap ini batuk. Kalau orang tak air depan saya rasa minum. Sebab dia terlupa, kita puasa. Kemungkinan akan berlaku. Minum, melakukan jima, dan orang perempuan keluar dia punya haid ataupun nifas bagi orang yang sudah beranak salin. Jadi hari ini kita 4 perkara ini memang sudah jelas. Asas batal puasa. Akan ada lagi lah. Macam sengaja muntah, benda-benda yang lain lagi, itu benda-benda yang perlu kita belajar lagi. Kemudian ada adab berpuasa ini banyaklah. Yang penting sekali, saya tak nak sebut dah yang lain-lain itu banyak. Yang pentingnya puasa anggota. Puasa tak makan, tak minum, para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, itu memang dah semua orang tahu. Tak makan, tak minum, maklum. Tapi yang menjadi maksad, yang menjadi objektif kepada puasa itu sendiri, bila kita tak makan yang halal, tidak minum yang halal, tidak duduk dengan isteri yang halal bagi kita, sudah kahwin dengan dia, maka kita masih lagi boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini ajaib. Mu tinggal yang halal, kamu buat yang haram, ini pelik. Ini objektif puasa duduk di mana? Nabi sebut, man lam yada' qawla zur wal amala bih.
Siapa dia masih lagi ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amalabi, perkataan yang tak baik, masih lagi maki orang, masih lagi menipu orang, masih lagi mencerca orang, mengumpat orang, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah SWT tidak berhajat orang ini meninggalkan makan dan minum. Maka inilah yang utama kita kena buat. Isu yang besar untuk kita fokus dalam bulan Ramadan ini, iaitulah isu puasa tu asas, kemudian Quran yang perlu kita baca, dan qiyamul lail yang perlu kita buat. Yang besar sekali lagi, iaitulah untuk mencapai takwa, menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh mengikiskan pahala kita. Ini sukar, iaitu mata, telinga, semua benda yang terlibat dengan mata, kepala ni akan menyebabkan kita kehilangan fokus, sebab kita tak tahu kita duduk di mana. Walau macam mana pun, satu perhatian, iaitulah tersebar hari ini di internet dan juga di mana-mana hadis kelebihan solat tarawih setiap malam. Malam ni dapat ni, besar-besar pahala dia tu. Sampai setengah orang dia pilih. Ada kawan bagi tahu semalam, dia kata memang ustaz, kami pergi tengok kat dinding masjid, malam esok apa dia dapat. Malam yang betul-betul pure dapat tinggi darjat, dia tu mesti kita pergi awal. Sebab confirm dah, kalau dapat malam ni tak pergi lepas pada tu pun tak apa dah. Sudah selesai dia punya. Itu kepahaman dia, bukan salah hadis. Memang hadis ni hadis masalah besar. Telah dikaji oleh para pengkaji, pejabat-pejabat mufti, mengatakan hadis ini tidak terdapat di dalam sumber Ahlus Sunnah. Tak dapat. Bermakna hadis ini mari daripada Syiah. Dan dimasuk dalam masyarakat kita cerita-cerita yang pelik-pelik macam ni sebab hadis ini mari daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Syiah ni kalau hadis palsu dia tak di Ali selalu. Sebab dia nak naikkan darjah Ali, orang pun suka. Ali cakap macam ni, orang pun lari cepat-cepat pergi. Jangan. Kalau jumpa hadis ni, hapuskanlah. Saya pun tu bukan nak bincang bab hadis ni. Kita nak beritahu saja supaya kita tidak menjadi penyebar hadis palsu yang telah diberi ancaman yang berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita simpulkan bahawa larangan yang disepakati tatkala puasa iaitulah menahan nafsu syahwat. Nafsu syahwat sama ada syahwat makan ataupun syahwat seks, tak boleh belah dua-dua. Hari ni yang kita bimbang iaitulah menahan nafsu ni. Tahan ke tak tahan kita? Mana nak tahan ustaz? Bila pergi bazar Ramadan tu, dia punya menu yang tak ada pada hari biasa. Nah, saya selalu sebut cerita ni, saya kata menu di bazar Ramadan yang kebanyakan yang keluar daripada muzium. Lepas pada Ramadan tak ada dah, pergi cari tak ada. Oh, tafanun. Cerdik sungguh syaitan. Bila kita nak, orang suruh puasa kerana nak tahan diri daripada nafsu. Tapi bila dia goda dengan makanan yang sedap-sedap, ni kita duduk di kawasan ni tak banyak sangat. Kalau duduk di bandar-bandar besar, lagi dahsyat. Iftar, jamuan buka puasa saja, dia punya package makan RM120 seorang. RM120 ni makan apa RM120? Nak makan apa? Kalau bahasa orang kapur dia kata bukan makan tu mentah darah dia panggil. Nampak pelahak sangat. Bulan Ramadan cukup dengan buah tamar, cukup dengan kita minum syurba, minum makanan yang sedikit untuk menguatkan kita pergi beribadat. Tapi kalau sampai 120, makan penuh meja, ujung awal sampai akhir, ini bukan puasa nama dia. Menahan lapar dengan dahaga dalam keadaan kita berpuasa, menahan diri dari melakukan persetubuhan dan banyak lagi perkara-perkara lain yang terhalang, maka ini yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun yang tidak disepakati dan menjadi perbincangan ulama terlalu banyak. Termasuklah isu-isu semasa yang kita akan fokuskan pada hari ini. Biasanya zaman kita budak dulu, sampai hari ni pun semangat lagi tak? Ada korek hidung tengah hari? Tak korek. Sebab apa tak korek? Batal puasa dah. Jadi ada app juga. Korek hidung tak boleh, korek telinga tak boleh. Ini yang kita rasa perkara-perkara yang kita nak bincang. Ulama perbincangan tentang dalam kitab fiqh kita, fiqh mazhab Syafi'i. Di antara fiqh yang sangat luas, Syekh Qadawi dalam kitab dia fiqh ibadat puasa menyebut, dia kata sekitar 57 bentuk perbuatan yang membatalkan puasa. Dalam kitab kita 57 perkara yang membatalkan puasa. Saya nak tunjuk hari ini contoh-contoh yang mudah untuk kita bincangkan. Iaitulah perkara yang membatalkan puasa apabila sampai sesuatu. Ain tu makna sampai benda.
Sampai benda ke mana? Sampai benda ke rongga. Rongga ni bahasa Arab kata al-jauf, iaitulah melalui liang yang terbuka. Mana dia liang yang terbuka tu? Maksud ain benda itu iaitulah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Habuk, debu, benda-benda, apa benda, itu dia panggil ain. Benda yang kita nampak. Dan maksud liang yang terbuka itu iaitulah otak ataupun apa saja yang berada di antara bawah halkum hingga ke perut. Maksud liang yang terbuka ialah mulut, tanda, telinga, kubul, dubur. Sama ada laki-laki atau perempuan. Ini alat-alat lubang-lubang. Kalau masuk benda dalam tu bermakna kita telah batal puasa kita. Jadi sebab itulah dia orang ni sangat luas. Tengok dalam kitab Fiqh Syafi'i. Saya tak sempat terjemah ni, saya dengar saya kata. Kalau orang nak pergi istinja, nak buang air, hati-hati dia kata. Sebabnya, kalau kita buang air, tangan kita, jari termasuk ke dalam dubur contohnya. Masuk dalam tu, sekadar sejurah jari. Batal puasa. Satu lagi, kalau keluar, orang ni sakit perut, kesak dia panggil, kesak ke? Yang payah nak keluar ni. Tekan merah muka-muka. Boleh setengah ya. Setengah lagi masuk balik semula. Batal puasa. Ini contoh. Minta maaf, kita tidak menghina para ulama, kita menghormati, tapi itu pandangan mereka. Terlalu, kalau sebut 57 ni, banyak lagi benda-benda yang pelik. Wa misluhu farjul unsa. Perempuan pun sama juga. Dia basuh kencing, termasuk lebih pada satu jari, batal. Kalau dia tikam dengan sikin, dengan pisau, sampai ke ni, kepala dia, masuk dalam, batal puasa dia. Cukuplah tu. Contoh-contoh tak? Maka, para ulama hari ni, buka semula perbincangan. Ulama berbeza pendapat tentang di manakah al-jauf, rongga yang membatalkan puasa tu duduk di mana sebenarnya. Maka ulama fiqh Syafi'i rahimahumullah berpendapat setiap lubang rongga yang terbuka adalah jauf. Seperti yang telah kita sebut tadi, mulut, telinga, kubur, dubur semua tu dipanggil rongga yang terbuka, kecuali mata. Saya pun tak pasti kenapa mata dia kata tak ada rongga, tak ada ruang. Tapi sahabat-sahabat kita yang duduk di optometri apa ni, yang bagang mata ni kata ada lubang. Ada pakar di sini boleh tolong bagi maklumat. Saya pun mari nak mengaji ni sebenarnya. Nak mengaji tentang benda-benda yang kesihatan. Ahli fiqh kata tak ada, tapi doktor kata ada juga lubang. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya tak batal kalau masuk air ikut mata. Jadi ulama fiqh Syafi'i kata apa? Contohnya, 4 perkara lubang liang tadi. Oleh itu, setitik air yang masuk melalui telinga membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang terbuka. Kalau masuk air dalam telinga. Tetapi air yang masuk dalam mata tidak membatalkan kerana mata tidak ada liang yang terbuka. Suntikan di lubang dubur membatalkan puasa kerana liang yang terbuka. Suntikan pada urat yang kita biasa masuk ubat ni tidak membatalkan puasa kerana urat adalah liang yang tidak terbuka. Begitulah seterusnya. Contoh-contoh yang dia buat. Banyak lagi lah tentang benda-benda yang masyakkah. Contohnya orang ni berjalan. Tengah dia berjalan, mari kereta, laju, pijak atas debu. Debu tu naik, masuk dalam mulut kita. Itu tak batal. Sebab itu dia panggil masyakkah. Kita pun kebetulan duduk menguak ketika tu, masuk angin. Masuk debu dalam ini, tak batal. Cerita debu ni kena ingat. Pasal ada kaitan dengan isu yang kita nak bahas nanti. Tapi dalam fiqh menaskan bahawa debu yang masuk, tak ada. Kita duduk berjalan, relax, tengok bunga, piau, mari lalak, masuk dalam mulut. Pahdala dia masuk. Tak batal. Sama juga nyamuk masuk, tak batal. Masuk dalam hidung kita. Itu yang dibahaskan tidak batal. Maka perbahasan para ulama mengatakan di manakah rongga sebenarnya? Ulama Syafi'i jelas kita sebut 4 perkara tadi rongga. Ulama lain mengatakan rongga itu batnun, perut saja. Masuk dalam perut batal. Dan
maka timbullah isu di mana rongga. Dia panggil bahasa Arab kata al-jauf. Ini kita tengok. Setiap yang terbuka, batal. Telinga, hidung, mulut, dan 2 kemaluan. Ada yang mengatakan perut saja. Cuma pendapat yang ketiga, ini pendapat yang dipakai oleh majoriti pengkaji semasa. Mengatakan golongan yang ketiga pula menyampaikan ta'rif jauf dengan mengatakan ialah setiap lubang yang boleh menyampaikan manfaat kepada badan. Dan dari makanan dan minuman, apa dia yang boleh bermanfaat pada badan ini? Iaitu yang boleh sampai kepada usus besar. Dia panggil al-ma'idah. Dan usus panjang al-am'a. Jadi pendapat yang ketiga inilah pendapat yang menjadi pilihan kebanyakan ulama-ulama semasa dan majami' al-fiqhiyah, majma' fiqhi yang bersidang pun memilih bila benda tu sampai ke dalam usus, ke dalam perut kita ni, usus ni, sebab di situlah tempat mencernakan makanan. Proses makanan duduk di sini. Kalau setakat masuk dalam perut saja, tak masuk dalam usus ni, tak jadi. Tak masuk juga. Jadi ni nak tunjuk kau orang kampung ni, orang hospital, tak payah tunjuk dah cerita ni. Dia kenal belakang kan. Hasil daripada perbahasan itu, jelas ke tak jelas dia punya perbahasan. Perbahasan ulama semasa, di mana ke ta'rif al-jauf? Apa dia jauf? Rongga yang terbuka. Ada yang mengatakan fiqh masih lagi mempertahankan fiqh Syafi'i, iaitu 4 perkara itu rongga terbuka. Ada yang mengatakan masuk dalam kawasan perut, tak kira lah masuk kawasan mana pun, dalam di perut terbuka. Tapi pendapat yang ketiga ini yang kita nak pakai ini, iaitulah yang mengatakan ia masuk dalam usus saja. Usus kecil dan usus besar ni saja yang memproses makanan, ini saja yang dikira membatalkan puasa. Maka hasil daripada itulah timbul keputusan seminar fiqh perubatan yang telah diadakan di Casablanca pada tahun 97, iaitulah tahun 1418, telah memutuskan beberapa perkara ini tidak batal puasa. Iaitu menurut ahli-ahli seminar tersebut, perkara yang disepakati tidak batal puasa banyak perkara. Ini kes ini terlibat dengan hospital. Yang pertama, ubat titis mata. Telinga dan basuh telinga. Ini tidak membatalkan kerana dia pergi setakat tu je. Dia tak masuk dalam jauf. Ubat tablet bawah lidah yang digunakan oleh pesakit jantung. Mana pesakit jantung, terkejut jantung dia tu kan dia letak bawah lidah tu. Jangan dia tak telan tak? Dia letak situ saja. Kan dia telan kot ni. Doktor tu lu maklum lah. Telan. Tak telan. Di mana dia tak situ ya. Prosesnya setakat itu. Itu tidak batal. Boleh teruskan puasa. Memasukkan ubat melalui faraj. Memasukkan alat perubatan, membasuh spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan sebelum bersalin. Biasanya bidan pergi cek itu, berapa sentimeter terbuka kan. Tapi kalau kita belajar fiqh tadi dah masuk lebih pada 1 ruas jari, batal. Lah, ini dikira tidak batal kerana rahim ini tidak pergi kepada ma'idah, tidak pergi kepada usus. Itu je dia punya point dekat situ. Memasukkan teropong ke salur kencing atau perempuan, lelaki atau perempuan untuk penyediaan X-ray. Ini tidak batal. Menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan dan berus gigi dengan syarat tidak ada apa-apa bahan yang masuk ke dalam perut. Itu dikira tidak batal. Suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah. Kecuali memberi makanan melalui pembuluh darah seperti glugus yang mengenyangkan. Jadi kalau setakat kita injek yang masuk ubat, itu tidak sepakat tidak batal. Cuma kalau masuk macam masuk air, glugus yang mengenyangkan. Ini di khilaf. Ada yang mengatakan masih lagi tidak batal kerana dia masuk dalam pembuluh darah. Ada yang mengatakan batal kerana dia mengenyangkan, menafikan puasa itu lapar. Jadi ada dua. Cuma kita bila sampai peringkat masuk air ni, bukan cakap batal puasa, boleh buka puasa lah, tidak jadi masalah. Cuma nak bahas kan, mungkin orang itu dah pukul 6.30 petang. Kena masuk air, lagi setengah jam nak maghrib.
Jadi, kalau kita kata batal, dia kena qada. Kalau kata tak batal, tak payah qada. Itu ya perbahasan fuqaha duduk di situ. Kalau kata dia nak buka, itu hak dia. Ni ada orang kata, apa dia bincang benda ni, kata, kalau dah sakit boleh buka. Bukan soal boleh buka. Soalnya kalau boleh buka, dia kena qada. Orang ni kalau tidak batal puasa, dia tak perlu qada. Itu daqiq, halus perbahasan para ulama. Yang seterusnya, penderma atau menerima pemindahan darah. Nak derma darah ni, bagi dia orang ni tak batal. Kerana darah ni masuk ke dalam saluran dia. Yang ke-8, oksigen dan gas bius. Maknanya masuk dalam hidung kawan ni. Semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit, seperti krim, jeli atau plasta berubat. Ini juga termasuk dalam perkara yang tidak batal. Mengambil sampel darah untuk ujian makmal. Sesalur dan bahan perantara untuk pemeriksaan X-ray jantung atau organ lain. Terompong ke dalam rongga perut untuk mencari punca penyakit. Cuma bila masuk dalam perut ni, dia kata jangan ada ubat, jangan ada benda dalam tu yang boleh terasa kepada perut. Yang ke-13, membasuh mulut, berkomor atau semburan mulut dengan syarat tiada bahan masuk ke dalam perut. Teropong ke dalam saluran peranakan atau masukkan alat ke dalamnya. Alat pencegah hamil ni. Dia letak situ, tengah-tengah hari ni. Sebab doktor kata malam tak ada. Ini pun tidak batal. Mengambil tisu hati atau organ lain, tidak batal. Ini di antara perkara senarai ini kita akan beri nanti. Tidak batal juga perkara pengambilan insulin bagi penyakit kencing manis. Kan dia injek kat mana-mana tu, dia kira tidak batal. Itu keputusan seminar perubatan di Casablanca dan juga disokong sebahagian besarnya oleh Al-Majma' Al-Fiqhi, persidangan ulama fatwa seluruh dunia yang bersidang di bawah Majma' Fiqh, di bawah OIC. Tempat persidangan dia yang peliknya, ada satu persidangan dia tu di Kuala Lumpur. Dia berpindah-pindah tempat, sekali di Qatar, sekali di Kuala Lumpur, sekali di Pakistan. Satu lagi perbincangan yang agak perlu kita bincang hari ini, iaitulah tentang satu buku yang ditulis oleh Dr. Ahmad Al-Khalil. Buku ni alhamdulillah sudah diterjemah ke bahasa Malaysia. Tajuk dianya boleh cari. Isu-isu perubatan dan hubungannya dengan perkara yang membatalkan puasa. Telah disenarai dalam buku ni banyak puluh perkara yang batal ataupun tidak batal. Saya senaraikan di sini untuk para jemaah boleh lihat sebagai ulang kaji. Pendapat yang mengatakan al-jawf tadi, iaitulah hanya usus kita terima. Isu yang kedua, ulama berbeza pendapat tentang bakhah. Bahasa Arab kata bakhah, iaitu alat penyembur yang disebut sekarang dengan nama inhaler. Hak ni agak sukar. Kerana pendapat semasa masih lagi duduk di bawah dua kategori. Kerana saya dapat maklumat, inhaler ni ada dua. Satu yang guna wap air itu, satu lagi yang guna, dia panggil ecohaler. Ecohaler nama dia. Yang ni guna debu. Betul tak? Mana doktor pakar ni pakai ni? Guna debu. Debu ni banyak mana dia masuk dalam jawf. Itu dibahaskan. Jadi saya nak panjangkan tajuk ni kerana ini yang banyak ditanya dan agak mengelirukan. Pergi injek tu rasa tak ada orang bahas dah tak? Semua yang pakai hola tangan belakang dah. Makcik kena cocok ni. Bagi. Tapi kalau suruh sedut, fikir panjang. Kita bahas di sini ada dua pandangan ulama yang menyebut tentang perkara ini. Yang menyebut tentang penggunaan inhaler, yang majoritinya mengatakan tidak batal, iaitulah inhaler yang mengguna gas. Guna gas ataupun guna wap. Hal ini boleh katakan majoriti ulama semasa mengeluarkan fatwa tidak batal. Cuma yang menjadi pertikaian agak hebat juga penggunaan debu. Dia panggil powder. Yang ni debat kuat, tapi kita belajar hari ni tentang dua-dua dalil. Saya nak tunjuk supaya para jemaah yang duduk di sini, yang terlibat dengan hospital ni dapat maklumat yang lebih baik.
Isu yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa, iaitulah yang pertama penggunaan inhaler mulut. Masuk ikut wap. Inhaler merupakan satu alat yang mengandungi ubat dalam bentuk cecair yang mengandungi 3 jenis bahan, iaitulah ubat-ubatan, air dan juga oksigen. Cara penggunaannya dilakukan dalam bentuk mengangkat kemudian menekannya ke dalam mulut atau hidung. Betul tak? Pada masa itu bahan-bahan yang terkandung di dalamnya akan keluar dan memasuki tekak melalui mulut atau melalui bahagian dalam hidung. Sebahagian daripadanya akan kekal dalam tekak. Bila duduk dalam tekak, kalau kita telan air, turun ke bawah. Kadang-kadang satu kuantiti kecil akan berada dalam kerongkong. Bermakna ini ahli fiqh yang membincang tajuk ini, dia faham. Dia tahu ada kesan tak ada kesan. Sebahagian pasal kumpulan pendapat yang kedua nanti akan condemn. Dia kata mu tahu ke tidak? Walaupun masuk dalam ini tapi ada kesan. Jadi mereka ni kata kami dah tahu. Pendapat ulama yang pertama, penggunaan alat ini tidak membatalkan atau merosakkan puasa. Bermakna boleh guna dan tidak batal puasa. Ramailah nama-nama yang disebut di sini, saya cukuplah saya kata ini pandangan majoriti ulama semasa, ahli-ahli persidangan di seminar perubatan dan lain-lain bersifat peribadi. Kalau saya nak senaraikan sangat banyak. Tuan-tuan nak tengok dalam internet pun banyak, cuma internet ni bahasa Arab. Itu masalah dia. Ini saya buat contoh satu je. Seorang untuk kita tengok. Mereka mengatakan, dan untuk peringkat fatwa kebangsaan, peringkat ketua majma' ataupun majlis fatwa kerajaan Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa sedemikian. Apakah alasan? Sekarang ni kita nak tengok alasan hukum. Saya tak sempat nak tulis di sini. Tuan-tuan boleh dengar dululah. Bahan yang terdapat dalam inhaler yang masuk ke dalam kerongkong dan seterusnya ke dalam perut terlalu sedikit. Kerana itu, hukumnya tidak membatalkan puasa sebagai kias kepada berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Kita puasa, kita boleh komo-komo tidak? Bila kita komo-komo, mesti ada kesan air dalam mulut. Ke tak ada? Keluar semua sekali. Ada kesan. Dan dimaafkan kalau tertelan. Itu. Isu ni pun memang ada kesan. Wak tadi ada kesan di kerongkong atau di mana ni. Tetapi terlalu sedikit. Dan orang yang buat guna alat ini, orang yang sangat mustahak. Perlu. Untuk nak menyambung nyawa dia. Yuridullahu bikumul al-yusra. Allah nak kamu senang. Bukan nak suruh mati bulan Ramadan. Kalau mati itu sampai ajal, kita naklah juga kan. Tak payah sibuk-sibuk cari baju raya lagi tak? Kau tak nak? Setengah orang dia kata kalau boleh lepas raya, nak beraya dengan anak dulu, macam-macam lah dia orang ni. Dengan mak kau makan maut tu di tangan ustaz. Ustaz cadang je tak? Tapi dia taklah bantah pula, baik. Satu alat inhaler mengandungi 10 mm cecair yang mengandungi ubat-ubatan. Kuantiti ini cukup untuk digunakan sebanyak 200 kali semburan. Setiap kali semburan mengeluarkan jumlah yang rendah, tidak sampai 1 ml. Setiap semburan tidak sampai 1 titisan. 1 titisan ini terbahagi kepada beberapa bahagian dan bahagian yang paling besar memasuki bahagian pernafasan. Dia akan pergi ke paru-paru. 1 bahagian memasuki kerongkong, manakala bakinya turun ke perut. Kuantiti yang jatuh ke dalam perut ini dimaafkan sebagai kias kepada air yang terlekat pada tekak hasil dari berkomo-komo dan melakukan istinsyak, masuk air dalam hidung. Maka sisa air yang terlekat pada bahagian tekak lebih banyak berbanding dengan kuantiti semburan inhaler yang memasukinya. Dengan ini, jika seseorang berkomo-komo dengan air yang dimasukkan dengan bahan tertentu, sudah tentu bahan tersebut dapat ditemui tidak berapa lama selepas itu di dalam perut. Yang sekaligus membuktikan kewujudan bahan tersebut di dalam perut, tetapi dalam kuantiti yang sedikit, dan ini dimaafkan. Kuantiti sisa air dari komo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung tersebut, dari segi keyakinannya, sudah tentu melebihi dari kuantiti semburan inhaler yang memasuki kerongkong jika diandaikan ia memasuki. Itu andaian. Mungkin tak masuk. Mungkin dia terus pergi ke paru-paru untuk pernafasan terus dalam. Hujah yang kedua, semburan yang masuk ke dalam perut, satu perkara yang belum pasti. Sebaliknya masih diragui, mungkin masuk dan mungkin juga tidak. Berdasarkan kepada hukum asal, puasa sah dan tidak rosak, perkara yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan perkara yang ragu-ragu.
Hujah yang ketiga, ia tidak sama dengan makan dan minum. Sebaliknya lebih menyerupai pengambilan darah untuk ujian klinikal dan penggunaan suntikan yang tidak mengandungi makanan. 3 hujah ini dikemukakan oleh golongan yang pertama yang mengatakan inhaler ini tidak membatalkan puasa. Baik, ada bantahan. Bantahan kata apa? Walau bagaimanapun alasan ini boleh dipertikaikan. Kerana memang wujud kuantiti tertentu air di dalam kandungan ubat-ubatan yang terdapat dalam inhaler sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Itu je bantahan dia. Baik, dijawab balik. Hujah yang keempat, bahan semburan akan keluar dalam bentuk wap dan tidak akan sampai ke dalam perut, sebaliknya hanya sampai ke dalam ruang-ruang dalam paru-paru sahaja. Ini ahli-ahli paru-paru yang boleh sahkan, tapi fatwa ini pun bersandar kepada pandangan para pakar yang telah bentangkan kepada mereka maklumat ini, maka dikeluarkan fatwa sedemikian. Jadi kita baca ini supaya kita lebih jelas. Jadi dibahas pula, dibantah. Walau bagaimanapun sebelum ini kita telah menjelaskan kuantiti kecil semburan inhaler juga masuk dalam perut. Jadi macam mana? Mesti ada masuk. Hujah yang kelima, pakar-pakar kedoktoran memperakui penggunaan siwak. Kenal siwak? Siwak kayu sugi kita tu. Kayu sugi itu bagus tu. Ini kita pakai beruh gigi tak bagus. Apa yang ada pada berus? Cuba pergi cek gapo dia ada di berus tu. Tak ada apa-apa. Kalau tanya orang gapo bahaya pula. Ada bulu babi pula dalam tu. Letih kita nak jawab. Mana orang buat beruh dengan bulu babi? Tapi cerita tu kat Allahu Akbar. Letih dah. Bapak ustaz ni dia kalau ikut ke qila wa qala ni, kau duk main tu cerita tu kita. Tapi nak ceritanya plastik tak ada apa. Tapi siwak tak bawa dah. Siwak yang kita guna ni ada 8 perkara. Tengok. Siwak kayu sugi tu mengandungi 8 jenis bahan kimia yang dapat mengawal gigi, gusi dari serangan penyakit. Bahan kimia ini sudah tentu meresap pada lidah dan memasuki tekak. Apabila seorang bersiwak, di dalam hadis Bukhari daripada Amir bin Rabi'ah katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam jumlah yang tidak dapat saya hitung sedang baginda berpuasa. Jadi mesti ada kesan. Siwak tu ada. Kenapa tak boleh kita kiaskan kepada siwak? Siwak tu sunnah, digalakkan pada bulan Ramadan, dan inhaler ni bukan sunnah tapi darurat yang sangat penting, yang sangat perlu kepada orang yang memerlukannya. Baiklah, itu 5 hujah bagi pendapat yang pertama. Jelas tu tak? Kalau tak jelas lagi kena tengok dari rakaman semula. Nak ulang balik masa kita sangat cepat. Pendapat yang kedua. Golongan ini berpendapat penggunaan inhaler membatalkan puasa dan tidak harus digunakan pada siang hari Ramadan kecuali pada waktu terdesak dan sangat diperlukan. Orang ni ngak-ngak dah kata ni. Kalau tak pengak bagi mati oleh pesakit yang perlu, maka dia sedut. Orang yang menggunakan inhaler pada siang hari Ramadan tidak berdosa walaupun batal puasa dan dia hendaklah mengqada puasa untuk hari itu. Inilah pendapat yang tidak ramai di kalangan ulama semasa. Alasan mereka satu saja, iaitulah bahan-bahan yang terdapat dalam inhaler akan sampai ke dalam perut melalui mulut, oleh itu ianya dianggap membatalkan puasa. Jadi satu alasan yang kita yang mempertahankan boleh ini, 5 alasan yang sangat kuat insya-Allah. Bantahan kepada alasan kumpulan yang kedua, alasan ini walau bagaimanapun boleh dijawab dengan merujuk kepada alasan yang pertama yang dikemukakan oleh golongan yang pertama. Maka kita mengatakan dalam tajuk ini, pendapat yang terpilih, pendapat yang kuat, yang jelas dan nyata dalam kes ini, Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab, iaitulah penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa. Pandangan golongan yang pertama yang menyatakan penggunaan tidak membatalkan puasa adalah sesuai dan logik. Kalau nak tengok kepada kias-kias yang digunakan tadi, munasabah dengan hukum. Manakala kias mereka kepada berkomo-komo dan siwak adalah kias yang betul, insya-Allah, wallahu a'lam. Ini tajuk. Timbul lagi satu soalan yang kedua, iaitulah penggunaan ecohaler. Ecohaler nama dia. Debu. Apa dia panggil? Tubuh healer. Untuk Melayu ke? Orang putih kau Melayu tu? Orang putih. Yang pentingnya awak pakai debu.
Kita apa ulama kata di sini dibahaskan oleh para ulama. Contohnya di sini. Dr. Abdullah Khalid Al-Muslih. Dia kata menggunakan ilaj ar-rabu. Ilaj ar-rabu ni penyakit yang kita ada ni sama ada guna wab, bakhak ataupun bodarah ni bahasa Arab dia tulis bodarah juga. Poda, debu itulah. Semua ini tidak membatalkan puasa mengikut pendapat yang kuat. Sebab apa? Kerana jalan masuk kepada alat tadi untuk nak pergi kepada alat pernafasan. Jihad tanafus kepada paru-paru. Bukan kita masuk dia melalui jalan makanan. Dan yang terlepas masuk ke dalam usus kita, tempat makanan pun terlalu sedikit. Apa hujah kamu selain daripada hujah tadi? Hujah 5 yang diguna pakai oleh kumpulan yang pertama yang menggunakan wab tadi. Hujah ini juga menambah bahawa tidak banyak. Nisbah yang sampai ke dalam rongga jauf kita tu terlalu sedikit. Banyak ke masuk? Terlalu sedikit. Dia akan pergi paru-paru. Lepas tu berhenti situ. Dia akan pergi ke dalam perut tak? Kemungkinan ada. Jadi dia kata kemungkinan yang sampai kepada rongga tadi bolehlah kita kias seperti debu. Tadi dalam kitab fiqh Syafi'i mengatakan debu yang masuk ke dalam mulut kita. Kerana debu jalan yang kita lalu masuk angin, masuk tidak membatalkan puasa. Jadi apalah debu yang masuk melalui alat ini juga terlalu sedikit. Ini hujah yang diterima pakai. Dan dia juga bukan daripada makanan dan minuman. Orang tak buat makan dengan debu tu. Cuma dia berubat untuk menyelesaikan masalah tadi. Maka asalnya beliau mengatakan hukumnya tidak membatalkan puasa. Inilah pandangan yang dipilih oleh ulama-ulama semasa, wallahu alam. Walaupun begitu, pendapat kita, kalaulah orang ini masih lagi boleh bertahan menggunakan inhaler yang pertama tadi, yang guna wab tadi, itu yang terbaiklah. Sebab majoriti ulama yang mengatakan harus penggunaannya duduk di jenis alat yang pertama. Alat yang kedua ni agak kuat sikit dia punya pertembungan pandangan itu. Dia tak boleh guna yang air tu untuk, kalau tak guna debu tak boleh. Kalau tak cukup akan mati juga. Maknanya kalau untuk Ramadan ni kita beri yang wab tu boleh. Taklah siap awal lah, dia tahu dia sakit dah. Buat persiapan awal lagi guna yang wab tu. Kalau biasanya untuk orang yang bukan sedia lah, bukan yang saya sendiri pun je nak dulu tu. Tapi tak guna lah, boleh puasa Ya. Jadi yang apa ni, yang buat air tu dia kena ada alat tu besar kan, kena berdiri semua mungkin rumit kan. Tak, yang kecil ni, yang sembuh. Ya sembuh ni, yang bersama ni. Boleh juga berada kita tak apa. Tak gagah. Tak apa situ. Kita iyalah. Boleh. Jadi kita dengar taklimat daripada sahabat kita ni, maknanya para doktor kena ambil kira juga. Bagi orang yang asma, untuk bulan Ramadan kita cuba kurangkan penggunaan debu tadi. Sebab saya dalam penelitian saya kepada pandangan alim ulama ini yang kuat mempertahankan kata boleh tadi duduk di yang pertama ni. Yang guna air itu. Yang debu itu agak perbahasan dia agak kuat sikit. Walau macam mana pun kalau diperlukan. Bagi yang air ni tak lepas juga. Masih lagi orang panggil tahap kritikal. Yalah nak buka puasa memang hak dia boleh buka puasa, tapi tak nak buka juga boleh kita gunakan yang debu tadi, wallahu alam. Kerana itulah para ulama yang mengatakan tak boleh, dikata tak apa. Ulama yang mempertahankan debu ini membatalkan puasa, mereka mengatakan orang ini dibenarkan buka puasa, tidak berdosa, ganti pada hari lain. Sekiranya dia punya asma dia teruk sangat dah, memang tak ada peluang nak ganti, mereka diberi kelonggaran bayar fidyah dan tidak perlu puasa. Ini. Tapi pendapat yang pertama yang mengatakan masih lagi menerima pakai hukum ini, saya rasa lebih baik, kerana nak qada puasa tu bukan satu benda yang kuat, dan hujah-hujah yang
Qiyas kepada debu jalan, qiyas kepada kesan wudu, kesan madmadah, istinsyak, komo-komo tadi pun insya-Allah satu qiyas yang wajih yang tidak jauh daripada perbincangan kita. Tapi kalau boleh para atibak, para doktor, tabib kurangkan penggunaan debu tadi, kita guna yang guna wak ni, yang guna itu lebih ringan hukumnya insya-Allah. Tapi kalau perlu kita kata insya-Allah tidak menjadi masalah. Setakat tu yang kemampuan saya boleh huraikan isu ini. Tapi kalau ada penceramah mari bagi hentam terus gitu, tak boleh ini, yalah kita minta dalil lah. Hatu burhanakum, bawa mari hujah kamu, apa yang kita. Hujahnya tak ada hujah. Hujahnya satu saja disebut dalam kitab kita tadi, bahawa kesan debu itu akan masuk ke dalam jauf, ke dalam rongga, ke dalam perut yang menyebabkan batal. Jadi kita boleh jawab dengan hujah yang kedua bahawa yang masuk terlalu sedikit, ada lagi benda-benda lain yang benar akan masuk ketika masyaqqah. Debu jalan, kita tahu dah jalan ni jalan debu, tutuplah mulut, pakai mask awal-awal lagi. Tapi tidak disebut sedemikian dan dibenarkan, wallahu a'lam dalam isu ini. InsyaAllah mudah-mudahan penjelasan ini boleh kita terima. Banyak lagi lah yang dibahaskan di sini. Saya nak buat ulang kaji satu kes. Jadi kita ulang kaji balik. Beberapa hukum semasa secara ringkasnya yang batal atau tak batal puasa. Jadi isu darah. Darah yang keluar daripada tubuh. Macam orang kena langgar ke kereta. Luka. Akan keluar darah daripada kaki dia ke betis dia ke tangan dia ke. Maka para ulama mengatakan darah yang keluar daripada tubuh kita. Sama ada untuk berbekam, ambil darah, menderma darah dan lain-lainnya. Hukumnya darah keluar daripada hidung, hukumnya tidak batal puasa. Kerana yang membatalkan yang masuk melalui saluran, bukan yang keluar. Ini hujah sebagian ulama, iaitulah hujah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mengatakan yang batal itu yang masuk, bukan yang keluar. Kecuali muntah. Muntah dengan sengaja, itu dibahas panjang oleh ulama. Kenapa kamu muntah? Termuntah tak apa, itu di luar kawalan. Sengaja dia main korek hidung, korek dalam mulut, akhirnya muntah. Kamu buat, sebab dia kata muntah ni, bila dia keluar, kesan dia banyak akan masuk balik. Akan tertelan semula. Wallahu alam, itu satu. Isu yang kedua, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali. Seperti masukkan alat. Tadi kita dah bincang tadi, alat masuk dalam dubur ke, alat masuk dalam masanah, dalam pundi kencing ataupun masuk dalam perut contohnya. Kemudian ditarik keluar semula. Apa jadi? Tanpa sampai ke perut. Syaratnya jangan sampai ke maidah. Seperti masuk alat tertentu dalam kemaluan wanita, hukumnya tidak membatalkan puasa. Kecuali alat itu dia biar tinggal dalam perut tu, tak boleh. Yang ketiga, masalah perempuan tak mau tinggal puasa. Dia makan pil untuk menahan haid, kan? Ada tak ada hari ni? Adalah sebahagian orang berpalasapah, aku tak nak tinggal puasa, payah nak qada. Maka dia makan ubat. Maka sah puasa dia kerana dia tak kira tarikh. Dia kira al-ibratu biwujubid dam. Yang diambil kiranya bila ada darah keluar, maka batal puasa dia. Cuma saya tak nasihatlah orang hospital ni. Sebab memang pakar kerja dia. Kalau dia lain-lain, kita kata jangan kacau dia punya perjalanan hidup dia. Betul tak? Kalau ambil pil, dia lari dia punya timing dia, banyak masalah besar. Saya terlibat isu ni dalam masalah orang pergi haji. Orang pergi haji banyak bercelaru sebab apa? Sebab bila dia makan pil, sekali haid ni mari pagi ada, petang tak ada, besok ada pula. Allahu Akbar. Hari-hari dia duduk tunggu kat meja. Saya tengok, dia ni tak ada kes lain dah ni. Kes makan ubat ni. Kita larang pun dia tak nak buat apa, dia makan dah. Jangan makan. Allah Ta'ala beri pada kita kelonggaran, boleh tinggal puasa beberapa hari dan kita qada lepas pada tu. Setengah wanita ni kata saya tak nak tinggal puasa 10 hari terakhir sebab takut tak dapat Lailatul Qadar. Siapa dia kata orang haid tak dapat Lailatul Qadar? Ada fatwa bagi mana? Tak ada fatwa. Lailatul Qadar ni ibadat yang kita buat pada malam tersebut, lain pada solat. Solat je tak boleh. Baca Quran tak boleh. Lain banyak lagi kita boleh istighfar, boleh berzikir, boleh selawat, boleh tolong orang, boleh sedekah pada malam tu. Dia tak nak sedekah macam nak cari orang malam-malam buta. Senang. Kita senarai semua nombor-nombor akaun yang ada tu. Masuk akaun je malam tu. Lailatul Qadar malam ni. Masuk. Ni 10. Ni 1000. Ni 2000. Tak payah 1000. Orang lain pergi tarawih, kita transport akaun. Dah.
Bolehlah banyak lagi benda-benda lainnya kita boleh buat, jangan duk bimbang. Allah Ta'ala buat satu syariat yang sangat mudah, yang jangan kita duk mayah kita sendiri, jangan. Penyembuh gas untuk orang sakit asma lelah tadi kita dah bahas dah, tak tidak batal. Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki, rongga yang terbuka tidak batal, kecuali di khilaf ulama tentang masuk mughazi, air yang mengenyangkan. Itu kata batal, ada kata tak batal. Orang macam ni khilaf, berkomo-komo dan masuk air ke dalam hidung ketika berwudu jangan terlalu melampau. Nabi kata baligh fil istinsyak, kuat kamu ni kecuali ketika puasa. Puasa kita komo perlahan-lahan, sikit-sikit, jangan banyak sangat. Masalah inhaler kita dah bincang tadi. Masalah ni nak bincang juga. Nampak tajuk teh. Masalah suami isteri ni. Balik-balik tengok, jangan pula tengah hari puasa. Nampak dia kata. Tidak batal puasa kalaulah tidak melampau, melarat sangat tak boleh. Tapi kalau ulama kata makruh perbuatan ini kerana bercanggah dengan larangan kita bulan Ramadan ni, jangan ada syahwat, jangan ada, tengok saja. Tapi kalau terbuat macam mana? Lepas tu saya bimbang hari ni, tengok dekat Ramadan ni banyak sungguh ramai anak-anak muda berkahwin tengah puasa ni. Jadi kita pesan lah pada mak dia, tengok lain macam, suruh pergi beli, suruh pergi tengok bazar Ramadan ke apa-apa, jangan duduk tunggu kat rumah tu. Pergi pasar pula. 2 bulan berturut-turut ni qada ni, bukan senang. Suntikan ke dalam tangan, kita dah sebut tadi, keluar air mazi. Keluar air mazi, mani bergeser banyak sangat, itu tidak batal. Keluar mani tanpa bersetubuh juga. Menelan air liur termasuk juga dalam tu. Macam orang mimpi boleh. Menelan air liur pun tak batal. Cuma dia bahas dalam kitab fiqh, kata kalau dikumpul banyak-banyak, dia telan. Nak hilang dahaga sangat ni, terlalu dahaga. Jadi katanya kalau duduk dalam mulut jangan keluar. Jangan keluar dah, masuk sengok balik tak boleh. Kalau setakat dalam mulut je, itu lepas. Masih lagi boleh. Tapi perbuatan dikira perbuatan yang makruh. Tapi tidak membatalkan puasa. Timbul juga isu mandi. Ni mandi dekat, biasa orang tanya ni mandi dekat nak buka puasa ni, makruh ke tidak? Jawabnya tidak makruh. Kita nak mandi sebab nak pergi masjid, nak pergi buka puasa di masjid. Ada setengah orang ni buka puasa masjid, langsung dia tunggu ke tarawih kan. Kenapa tak boleh mandi? Dia kata sebab menghilangkan lapar. Bukan boleh lapar. Mandi boleh menyihatkan tubuh. Jadi aktif balik. Kita kata walaupun dia sihat, lapar tetap ada. Ada atau lapar tak? Tidak menafikan puasa. Mandilah, nak mandi pun. Tak ada masalah. Dia takut macam-macam dia. Berniat untuk buka puasa, jangan. Ulama kata siapa dia niat aku nak buka puasa, batal dah puasa dia. Jangan duduk niat. Itulah di antara perbincangan yang dapat kita bahaskan sedikit pada hari ini. Kalau ada soalan tadi, silakan. Ya. Ya. Kuasa rumah saya tu masjid kecil. Tak boleh bawa anak kecil. Satu 8 rakaat. Nak pergi masjid besar dalam 1 rakaat, kita ada anak. Panjang pula cerita tak? Pendapat saya, itu tulisan perlu dihapuskan. Sepatut ditulis, anak-anak duduk bersama mak dengan bapak dia. Itu pandangan saya. Sudah lama saya perjuangkan isu ni, belum selesai lagi sampai hari ini. Dalam TV pun cakap, dalam radio cakap, dalam khabar pun tulis bahawa masjid kita tidak mesra dengan kanak-kanak. Ini bermasalah. Sebab apa? Bila kita bawa anak yang kecil sangat, yang tak pandai solat ni, kalau kita bawa dekat kita pun menjadi masalah juga. Dia merangkak sana sini kan. Yang sederhana, yang dah boleh solat. Yang tak pandai solat ni, yang baby tu, sama ada kita letak kita duduk di hujung sekali, letak situ. Tak apa, dia tak jalan. Tapi yang duduk berjalan ni, yang umur 2-3, yang setahun 2 tahun ni, yang peronda ni dipanggil ni. Mak dia duduk solat, dia ronda habis satu masjid ni, jadi masalah kita. Kita andaikan anak yang dah memayis, yang dah pandai solat. Yang dah pandai solat, sepatutnya kita ambil anak letak sebelah kita. Saya dah bahas dalam kitab fiqh, mengatakan tidak ada pandangan putus saf
Yang ada putus sah ni orang Melayu je memutusnya. Mereka je ada potong sah ni. Dia kata ada budak sini, sah putus. Siapa dia suruh putus? Yang dia semayang dekat celah tiang tu tak putus sah. Semayang dekat celah beg dia tak putus sah. Ini dia pandai macik-macik kan. Dia letak beg dia sini. Sejadah dia besar pula tu. Orang nak duduk atas jadah dia jeling macam jadah mari Turki ni aja main-main. Ya, kita seimbang. Kita mengatakan mesralah masjid dengan kanak-kanak, tapi ibu bapa juga bertanggungjawab dengan anak dia. Jangan lepas. Saya pergi satu masjid tak boleh ceramah. Nak kuliah tak boleh. Bising punya budak. AJK masjid pergi tangkap, rupa-rupanya budak tu dihantar wakil oleh ayah dia suruh pergi tarawih, mak bapak dia pergi bazar Ramadan. Ada juga lagu tu perkara. Nak kata apa macam tu. Jadi pandangan saya supaya kita lebih mesra dengan kanak-kanak, kita ambil anak ni letak di sebelah kita. Sebelah mak, sebelah ayah dia. Dia kata anak tak sunat pula dah. Banyak lagi alasan tu. Siapa dia kata tak sunat tu kotor? Tak ada masalah. Kalau ada bekas dia tu di tempat dia. Sebab itulah saya galakkan sangat. Dan saya mintalah kepada pihak hospital supaya buka ruang yang seluahnya untuk khitan anak-anak yang baru dilahirkan ini dalam masa yang kecil. Dalam masa seminggu, dalam masa 10 hari, dalam masa sebulan ni kita benarkan untuk khitan. Nak menghilangkan was-was orang Melayu. Kalau makcik tanya, ni sunat dah ni tak ada masalah. Hilang dah satu mazhab dia situ. Mazhab tak sunat dia panggil tu. Wallahu ta'ala alam. Masa yang kita beri sudah hampir ke penghujungnya. Jadi saya katakan, muslimin dan muslimat, Ramadan adalah satu bulan yang sangat besar. Kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat besar. Peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, peluang keemasan. Sebab apa keemasan? Bila dia beri, dia buka lorong yang seluah-luahnya untuk kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Peluang yang kita ada. Nak ambil pahala qiyamul lail, solat tarawih sekali imam, jangan lari. Kamu nak raih pahala orang berpuasa, beri makan orang buka puasa setiap hari. Sama ada di masjid, di surau, hantar balik ke kampung-kampung kita. Tak ada orang nak terima dari sini, penuh contohnya. Hantar ke Palestin, ke Syria, orang kelaparan di sana. Ramai lagi orang-orang yang tak cukup makan. Tempat kita ni makan banyak. Lebih pula. Setengah lepas buka puasa, ambil makanan, campak dalam tong sampah. Sama ada di masjid atau di rumah kita sendiri. Hasil daripada godaan bazar-bazar yang ada di Ramadan. Pasal itulah bagi saya, dua pandangan saya yang tidak diterima oleh masyarakat. Dan menjadi marahan. Iaitu yang pertama, saya tidak setuju dengan bazar Ramadan. Sebab kita nak bersifat tawaduk. Di mana nak latih nafsu, nak mengekang nafsu daripada makan. Kalaulah balik rumah tak ada makanan, kita hanya buka puasa dengan buah tamar, goreng telur sikit, makan pun tak banyak. Ayam percik lagi, berapa lagi habis benda, keluar dalam muzium banyak-banyak, tarik semua ni sampai 2 plastik habis. Kan? Apa yang kita nak puasa macam ni? Puasa kita lari daripada matlamat asal. Matlamat asal nak mengekang nafsu supaya kita rasa lembik, rasa letih. Tidak cukup nak menjiwai perasaan sahabat-sahabat kita yang kelaparan, yang duduk di mana-mana negara yang sedang bergolak sekarang ini. Di Syria yang paling dahsyat sekarang ini, tuan-tuan, di Syria. Nabi sebut dalam hadis, tidak beriman seorang itu benar-benar beriman kalau dia kenyang, jiran dia sedang kelaparan. Sekarang ini kita kenyang. More lagi, buka puasa lagi, apa benda lagi. Tapi satu lagi yang orang tak setuju dengan saya, iaitulah saya tak setuju dengan pasar malam. Sebab ada pasar malam lah orang tak pergi masjid. Ada pasar malam lah anak-anak kita bebas keluar rumah. Nak pergi mana pasar malam? Mak orang tak apalah pergi pasar malam. Dia pergi mengorak lain. Hak nakal-nakal tu lah. Dia kata ni ekonomi umat Islam. Saya pergi melawat di China, orang China tak mati-mati. Pukul 6 petang semua kedai tutup. Kecuali supermarket mungkin sampai pukul 9 malam. Itu je. Bazar-bazar tak ada. Boleh juga. Tapi kita buat benda yang orang tak suka ni, tak popular lah jawab dia. Gitu ya keadaan dia. Rasa setakat itu dulu. Kita jumpa lagi dalam masa. Jadi para jemaah boleh tengok dalam web saya, Abu Anas Madani, itu sentiasa kita update khasnya isu-isu yang berkait tentang Ramadan. Hujah tentang inhaler tadi saya akan letak dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Dan banyak lagi isu-isu semasa yang telah kita bahaskan. Tuan-tuan boleh sentiasa tengok di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Sekian aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.